Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini saya akan sambung perbincangan kitab Badlul Majhud fi Musyabahatir Rafidah bil Yahud, iaitu kitab yang membicarakan tentang persamaan Syiah itu dengan Yahudi. Jadi kitab ni antara kitab paling detail lah dalam bab ini. Setakat yang anda tengok lah, hampir 1000 muka surat ni. Pada malam ni kita akan sambung perbincangan ataupun kita masuk fasal pertama, iaitu aqidatul wasiyah indal yahud wal rafidah. Akidah wasiat mengikut pandangan Yahudi dan juga Syiah Rafidah. Yang mana perbincangan ini kita bahagikan kepada 4 pembahagian besar. Yang pertama sekali, perbincangan pertama berkenaan dengan wasiat. Apa itu wasiat saya akan sebut selepas ini. Apa yang dimaksudkan dengan wasiat dalam konteks akidah Yahudi dan juga Syiah Rafidah. Kemudian perbincangan yang kedua, wasiyah, akidah wasiyah mengikut Syiah Rafidah. Perbincangan yang ketiga, sudut persamaan antara akidah Yahudi, antara Yahudi dan Rafidah berkait dengan wasiat. Dan yang keempatnya, bagaimana Ahlus Sunnah menolak akidah ini. Baik, yang pertama, perbincangan yang pertama kita nak tahu terlebih dahulu bagaimana wasiyah, akidah wasiyah ni mengikut Yahudi. Jadi sebelum, jadi anda tidak baca semualah, anda pilih-pilih sebab ni banyak ni. Kalau baca ni tua kita tak habis hari ni. Sekali sebulan. Dah umur pun tidak muda dah ni nak. Tu anda tengok mati dulu nak habis ni. Jadi anda cuba ringkaskan lah. Kita nak ambil poin-poin saja. Pertama sekali, wasiat yang dimaksudkan di sini adalah mana seseorang pemimpin itu, kita sebut pemimpin dulu, walaupun dalam konteks Yahudi dia berbeza. Konteks Syiah disebut imam. Ini kita sebut secara umum dulu. Mana seseorang pemerintah itu sebelum dia meninggal dunia, dia menentukan secara pasti siapa pengganti dia. Itu. Mana dia mewasiat. Wasiat tu dari sudut, kalau dalam konteks raja ni kan, putera mahkota lah. Tu. Maknanya jawatan itu tidak ada pemilihan. Jadi penentuan itu dari pihak siapa? Dari pihak Allah. Jadi seperti penentuan Nabi, siapa Rasul. Itu makna akidah wasiat. Bukan semata-mata pemimpin itu dia yang mewasiatkan, maka orang lain tidak boleh ambil jawatan tertinggi itu. Tidak. Wasiat ini adalah merupakan ketentuan daripada Allah. Dia dakwa begitulah. Jangan silap faham pula nak. Ni kita bincang ni yang salah ni. Yang betul ni perbincangan yang keempat akan datanglah. Lepel tu kena tu berat. Kita kena lagu tu juga, gitu juga. Tak, ni kita bincang ni nak menyamakan di antara Rafidah dengan Yahudi. Jadi kita nak tahu dulu bagaimana Yahudi dalam konteks wasiat kepimpinan ini. Berdasar kepada teks dia lah. Baik, yang pertama, Yahudi menganggap wasiat ini, yakni Allah menentukan jawatan pemimpin di kalangan mereka. Bila mati seorang pemimpin lain yang dilantik itu adalah dari pihak Allah. Tu. Jadi sebelum pemimpin itu mati sudah ada dah ketentuan itu. Maknanya ini wahyu ni. Maknanya wahyu. Jadi perkara ini dianggap oleh Yahudi sebagai dururiyat minad din. Dururiyat minad din mana perkara yang usul agama. Tak percaya pada ni boleh kafir. Itu maksud dia. Jadi
menentukan jawatan seseorang selepas Nabi. Ni ikut Yahudi ni. Sebab Yahudi ni pemimpin dia semua Nabi. Kita sedia maklum ya, Yahudi ni Bani Israel lah. Jadi pemimpin politik dia adalah Nabi-Nabi. Tidak ada satu bangsa yang Allah muliakan seperti Bani Israel ataupun Yahudi. Kalau dalam kitab Mushkilul Athar Imam Tahawi, dia kemuka ke 9 riwayat yang menyabitkan, padahal banyak lagi riwayat lain, 9 riwayat, dan dia bincang tajuk ni. Bagaimana kelebihan Bani Israel, yang mana pemimpin politik merekanya adalah merupakan Nabi yang dilantik oleh Allah. Sehingga Nabi sebut dalam satu riwayat, bila mati seorang pemimpin, maknanya Nabi lah yang memimpin, maka Allah bangkit ke Nabi lain daripada bangsa mereka juga. Itu kelebihan dia lah. Tapi akhirnya dia menjadi bangsa yang dilaknat oleh Allah dengan sebab kita kata tingkah laku dia. Bagi Yahudi, jawatan ini maknanya sebelum mati seorang Nabi itu ditentukan Nabi lain sebagai pengganti. Ini merupakan akidah, dan akidah ini dipanggil akidah wasiat. Tu. Jadi Allah sendiri yang menentukan berdasar pada wahyu, dan banyak juga dalam teks Taurat. Ini Taurat yang telah dirasakkan lah. Terlibat juga Jibril dalam menyampaikan maklumat ini. Baik. Terdapat banyak nas-nas dalam Taurat dan juga selain daripada Taurat yang merupakan kitab-kitab Yahudi lah. Kitab Yahudi ni banyak kita bincang, ada sebenarnya sif tu. Siapa kalau nak kira yang campur yang kecil sampai beratus-ratus. Maknanya kitab Taurat sama ada perjanjian lama, perjanjian baru, semua tu menyebutkan ni tentang akidah wasiat ini. Misalnya ini secara ringkas terlebih dahulu. Misalnya melalui nas-nas itu kita dapat faham bahawa Allah Ta'ala telah meminta sebelum Nabi Musa tu meninggal dunia, wafat, Allah mengarahkan Musa supaya berwasiat supaya Yusha' bin Nun akan menjadi pengganti dia. Sebab Nabi Harun mati lebih awal. Tu ana rasa lucu tu. Sebab dalam kitab Syiah dia ada sebut, dia kata mula-mula dia sebut macam mana dia boleh tersilap. Dia kata Nabi Harun itulah wasi kepada Nabi Musa. Dia lupa bahawa Harun mati terlebih dahulu daripada Nabi Musa. Kemudian kesalahan itu dia sandarkan kepada Tuhan. Dia kata telah berlaku lupa kepada Tuhan. Jadi Tuhan menentukan Nabi Harun jadi wasi kepada Nabi Musa. Tiba-tiba Harun mati terlebih dahulu. Ini kesilapan pertama Allah. Hak ni dia panggil akidah badak. Orang Kelantan panggil benuk. Akidah benuk tu bukan Tuhan dia tu lah. Teruk agak Syiah ni. Anak baca kitab asal dia. Kesalahan tu dia letak kepada Allah. Ni. Jadi Yusha ni anak Nabi Harun lah ni. Dah ayah dia mati lebih awal. Asalnya Allah tentukan wasi Nabi Musa tu ayah dia, Harun. Tiba-tiba mati dulu, Allah tak tahu. Allah ingat kau Nabi Musa dulu yang mati. Munasabah. Tu akidah tu. Akidah badak dipanggil. Walaupun dia ada maksud lain yang akan datang kita bincang bila sampai bab dia. Apa sebenarnya tujuan Syiah meletakkan akidah badak? Tuhan lupa. Tuhan lupa satu hal. Termasuk dalam akidah badak juga, Tuhan tidak tahu apa yang akan berlaku. Bukan semua perkara, sebahagian perkara. Tu. Jadi Allah SWT memerintahkan Nabi Musa supaya berwasiat agar Yusha' bin Nun menjadi pengganti dia selepas kematian dia. Baik. Tujuan apa? Tujuannya supaya Yusha' bin Nun itu dia menjadi mursyid kepada Bani Israel selepas kematian Nabi Musa itu. Baik, di sini dia kemukakan beberapa contoh daripada kitab Taurat. Misalnya dalam Sifir Adad. Sifir Adad ni dia dalam kitab Taurat ni dia ada pula dipanggil subtopik lah kita kata. Tajuk pecahan. Tu kitab Taurat tu satu kitab. Kemudian dia ada pecah-pecah tajuk. Seperti contoh kita lah kitab lepas kitab tu bab, lepas bab tu fasal, lepas fasal masalah, lepas tu masail, kemudian lepas tu dia ada pula, dia ada lagi yang lebih kecil daripada tu. Tu. Kalau bahasa Melayu kita, dia letak nombor bab 1, 2, 3.
Tapi bahasa Arab tidak. Ni pun begitu juga. Dalam Taurat, yakni sifir adat, dia kalau dalam kitab ni sifir adat ni maksudnya begini. Mana satu tajuk dalam kitab Taurat yang membicarakan tentang anak cucu Bani Israel. Dia bincang tentang itu ya. Tu. Dan di mana mereka tinggal, mereka berada di kawasan. Dia bincang tentang anak cucu Nabi Yaqub lah. Tu dia panggil sifir adat. Baik. Baik, di sini ini sebagai bukti lah bahawa wasiat ni memang sabit dalam ajaran Yahudi. Baik. Dalam sifir adat, Allah Subhanahu wa taala telah bercakap dengan Nabi Musa. Tu. Supaya Nabi Musa ni mewakilkan, supaya Nabi Musa ni melantik seorang lelaki lah seperti dia juga untuk memimpin masyarakat Bani Israel. Dan Allah ni sebelum Nabi Isa meninggal dunia lah, Allah memerintahkan supaya Nabi Musa tampilkan seorang yang akan menjadi pengganti dia di hadapan masyarakat Bani Israel pada waktu itu. Itu. Sebab apa? Kalau tidak ada akidah wasiat ni, tiba-tiba Nabi Musa meninggal dunia, tak ada pengganti. Dia ibarat ke dalam kitab ini, manusia tu kalau tidak ada pemimpin, dia seperti kambing yang tidak ada pengembala. Dia guna bahasa begitu. Tu kan. Jadi Allah berkata kepada Nabi Musa. Jadi makna yang letak, yang keluar nama Yusha ataupun Yashub, di samanya Yusha Yashub samanya. Sebenarnya Allah yang tentukan. Bila Allah perintahkan Nabi Musa di peringkat awal supaya dilantik seseorang, dan Nabi Musa pun tidak tampil ke seseorang, tiba-tiba Allah sendiri yang sebut nama bahawa pengganti dia adalah Yusha ataupun Yashub bin Nun. Tu. Begitu ya. Dia kata ambillah Yashub bin Nun sebagai seorang lelaki yang mana dalam diri itu dia ada ruh. Ruh ni maksudnya ada mana kekuatan lah. Tu. Letakkanlah tangan engkau di atasnya. Letak tangan, tak kepala lah, letak begitu. Tu. Dan tampilkan dia wa awqafahu quddamal azar al-kahin. Ni. Dia dulu ada zaman Nabi Musa, lepas Nabi Musa meninggal tu dia panggil al-azarul kahin. Dia ni kira-kiranya dia semacam apa ni, bomoh lah. Kahin tu makna bomoh. Setengah ulama kata dia ni juga anak Nabi Harun. Anak Nabi Harun, Yusha pun anak Nabi Harun juga. Bawa. Maknanya ada azar kahin dan juga ada masyarakat Yahudi lah. Dan jelaskanlah wasiat di hadapan mereka semua. Mana selepas aku meninggal dunia ni, Yusha lah akan menjadi pengganti aku. Penentuan ini daripada Tuhan semesta alam. Maknanya bukan daripada aku. Aku ni hanya penyampai sahaja. Tujuan supaya tidak timbul perbalahan lah. Nampak bagus lah. Kau tidak berebut ke jawatan ni? Bahaya. Maka Musa pun buatlah begitu seperti mana yang diperintahkan oleh Tuhannya. Maka dia pun ambillah Yashub ataupun Yusha, dan dia letak di hadapan azar kahin tadi, dan juga dia kumpul semua masyarakat Bani Israel pada waktu itu. Maka dia pun letaklah tangan di atas Yusha itu, dan dia pun berwasiat seperti mana Allah perintahkan dia. Ni dalam kitab dia panggil Ishah As-Sabiq wal Ishrun. Ni kalau boleh rujuk dalam internet pun boleh ni. Perenggan yang ke-15 hingga 23. Sebab anda cek dalam internet, sebab anda pun tak ada kitab dia ni. Cumanya oleh kerana zaman kita ni mudah, kita taib saja. Sifir adat patut Ishah. Ishah ni macam orang panggil pecahan tajuk. Pecahan tajuk yang ke-7 dan yang ke-20. Dia ada maklumat ni dalam kitab ni lah, Taurat ni lah. Dia sebut lah perenggan 15 hingga perenggan 23. Panjang juga dia bincang tu. Ada dalam internet, boleh tengok lah. Jadi kenyataan ini disebut sebagai nas. Nas ini menunjukkan secara dalalah, penunjukan yang sangat jelas, dan ia bersifat dururi. Dururi ni benda yang kalau tolak boleh jadi kafir. Seperti solat ni lah. Solat ni amrun dururiyum minad din. Tak perlu tanya dalil dah. Tak perlu tanya dalil. Tu. Iaitu dalam pelantikan pemimpin selepas kematian Nabi Musa atas nama akidah wasiat ini. Tu. Baik. Bagaimana kita boleh sabitkan nas ini? Melalui 3 cara. Pertama, Allah meminta supaya Nabi Musa
menentukan siapa pengganti dia sebelum dia meninggal dunia. Penentuan ni sebenarnya dia apa ni kita kata dia masyhurkan di hadapan masyarakat Bani Israel. Bukan dia yang tentukan ni, Allah yang tentukan. Sebab tu setengah ulama kata daripada nas ini kita boleh faham bahawa yang menentukan Yusha' itu sebenarnya bukan Nabi Musa. Nabi Musa hanya menjelaskan secara terbuka. Yang menentukan Yusha' itu Allah. Maknanya wahyu lah. Kalau kita perhatikan seperti Nabi itu. Nabi bukan dilantik oleh mana-mana pihak. Itu ketentuan daripada Allah. Yang kedua, daripada nas ini menunjukkan bahawa jawatan pemimpin secara wasiat ini sangat penting. Sehingga Allah SWT gambarkan, kalau kamu tidak tentukan siapa, tidak masyhurkan Yusha' ini, kalau kamu meninggal dalam keadaan tidak ada penentuan begitu, maka masyarakat ni Allah digambarkan dengan bagaikan kambing yang tidak ada pengembala. Baik. Yang ketiga, Allah sendiri yang menentukan. Jadi daripada tiga perkara ni, ini jelas bahawa penentuan wasiat tentang jawatan ini adalah merupakan amrum minad din, betul perkara yang sabit secara dururi. Dururi ni berakidah lah bila sebut dururi. Baik. Ada juga setengah ulama dia kata lebih jelas lagi kalau kita sebut begini berdasar pada nas ini bahawa Allah sendiri sebenarnya bercakap dengan Yusha' itu, bukan melalui perantaraan Nabi Musa, tidak. Mana dalilnya? Dia kemukakan di sini. Anda nak baca sini. Anda tidak baca Arab dia, anda terus anda terjemah. Ini terdapat dalam dia panggil ishah yang ke-11 dan ke-30 pula. Mana dalam topik yang ke-11 dan 30. Apa dia? Mana Allah kena ingatlah ni karut ni. Allah berfirman kepada Nabi Musa. Dia kata engkau ni dah hampir dah dengan kematian ni. Tu Allah sebut, hampir dah ni dengan kematian ni. Maka panggillah Yusha' itu, letaklah dia di hadapan khemah besar. Di hadapan khemah. Tu. Dah kumpullah manusia ataupun masyarakat Bani Israel itu seramai mungkin supaya engkau boleh sebut secara terang atas dasar wasiat, inilah pengganti saya. Allah perintah begitu. Baik. Maka Nabi Musa pun pergilah. Dia bawa Yusha' dan dia letaklah di hadapan khemah yang dimaksudkan. Khemah ni anda baca dalam internet lah, dalam dia punya kitab dia. Khemah ni diletak di tempat tu dia panggil Amudus Sahab dia panggil. Amudus Sahab ni satu lokasi tempat Nabi Musa pergi di situ 40 hari tu. Tempat dia munajat ke? 40 tahun tu tempat dia munajat, 40 tahun tu. Itu di situlah dia panggil Amudus Sahab. Rupanya Yahudi guna istilah tu sampai ke hari ni. Tempat dia tu dia tempat tempat yang luas lah. Kalau dia nak buat perhimpunan besar, dia akan buat di situ. Sampai ke hari ni ada. Dia guna, dia kekalkan nama asal ni. Amudus Sahab. Amudus Sahab ni kalau di bahasa Arab maknanya tiang langit, tiang awan. Awan tu ada tiang. Sebenarnya tempat Nabi Musa pergi munajat tu lah. Dia panggil Amudus Sahab. Di pada Sahara Sinai tu lah, Sinai tu. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menampakkan diri dia pada khemah itu di Amud Sahab. Saya sebut tadi. Dia tajalli, Allah tajalli. Dia sebut itu. Maka Allah berdiri di Amud Sahab. Kena ingat Amud Sahab ni kawasan tu. Di atas, di depan pintu khemah itu. Maka Tuhan berkata kepada Musa, nah, kamu duduklah bersama nenek moyang kamu, bersama ayah kamu, pak saudara kamu, semua. Kamu duduk. Maka Allah sendiri yang berwasiat kepada Yusha' bin Nun ataupun Yusha' bin Nun dengan berkata. Ni dia nakalkan kata-kata Tuhan. Tak betul ni, tak betul ni. Dia kata apa? Tashaddad li'annaka anta tadkhulu bi bani Israel al-ard. Tengok tu bahasa Arab tu, padahal Taurat bukan bahasa Arab. Kuatkan semangat engkau. Allah kata pada Yusha' bin Nun, kuatkan semangat engkau. Karena engkau akan mengepalai Bani Israel selepas ini. Mana engkau yang akan
membahagikan tanah kepada Bani Israel. Sebab dia ni penting. Ana tengok, tak tahulah ana, sebab ana pun tidak mendalami sangat, cuma kita tengok banyak yang menentukan kawasan, tanah, tempat tinggal tu pemimpin dia tentukan. Bila dia masuk pasal dia bahagi, dia yang bahagi. Disebut dalam nas. Misalnya di sini, kamulah selepas ini yang akan membagikan tanah-tanah kepada Bani Israel. Jadi makna yang menentukan tanah orang kumpulan ni, sebab dia Bani Israel ke, dia ada apa ni? Dia ada 12 asbab. Dia bagi pada 12 kumpulan tu kan. Jadi dia bagi kumpulan satu ni duduk sini. Dia lah. Di mana ni? Di Palestin. Tu. Dan aku akan ada bersama engkau, jangan takutlah. Allah kata pada Yusha. Ini komentari, ini adalah nas yang menunjukkan pihak yang telah berwasiat bahawa Yusha ni lah yang akan menjadi pengganti Nabi Musa, huwallahu ta'ala. Allah Ta'ala sendiri, bukan Nabi Musa. Bukan Nabi Musa. Karena Allah Ta'ala khataba Yusha mubasyaratan. Karena Allah bercakap secara direct dengan Yusha bin Nun. Tu lebih terang lagi daripada nah pertama tadi. Baik. Dalam sifir Yusha, sifir Yusha pula. Dalam salah satu bab dalam Taurat dia panggil sifir Yusha, menguatkan lagi pendapat ni. Disebut dengan jelas bahawa Allah bercakap secara langsung dengan Yusha. Hak ni sebut selepas Nabi Musa mati pulaknya. Bercanggah sama-sama dia sendiri. Tu sifat kitab yang tak betul tu. Quran tak ada bercanggah gitu. Ni selepas Nabi Musa mati. Sebut dengan jelas selepas kematian Nabi Musa, maka Tuhan masih lagi disembah. Tidak berlaku lagi lah syirik kira-kiranya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah bercakap secara langsung dengan Yusha bin Nun. Dia ni dulunya adalah khadam Nabi Musa, Yusha bin Nun. Allah berkata macam mana? Musa abdi qad mata. Musa hamba aku telah meninggal dunia. Fal ankum a'bur hadzal urdun. Bangun, bangkitlah wahai Yusha. Kamu lintasilah tanah Urdun itu. Mana dia minta supaya hijrahlah pergi ke Urdun. Di situlah dia tapak dia. Disebut gitu. Baik, jelas daripada kenyataan ini bahawa yang menentukan pengganti Nabi Musa tu, wasiatlah maksud di sini adalah Allah sendiri. Allah sendiri. Baik. Dia sebut banyaklah contoh, anda tidak baca semuanya. Cuma sekadar untuk kita faham bahawa yang menentukan Yusha itu, pengganti Nabi Musa itu, setengah riwayat dalam kitab Taurat sebut sebelum Nabi Musa meninggal, dalam setengah riwayat selepas Nabi Musa meninggal. Baik, kalau kita ambil riwayat yang sebelum Nabi Musa meninggal atau selepas Nabi Musa meninggal, semuanya merujuk kepada Allah yang menentukan. Penting tu poin utama. Poin utama. Poin utama tu maknanya dalam perbincangan bahagian kedua tu kita akan sebut pula perkara itu. Baik, anda tidak baca semuanya, kita terus pergi sebab maklumat tu sama saja. Okey, baik. Daripada nas, beberapa nas yang anda sebut, banyak lagi anda tinggalkan sebab lebih kurang sama. Ada sedikit perbezaan begitu. Baik, ulama kita simpulkan 4 perkara daripada nas. Yang pertama, ini sebenarnya apa yang ulama kita sebut ni sebenarnya hasil daripada, sebab tuan kitab ni Abdullah Al-Jumaili ni, dalam muqaddimah dia sebut, dia kata orang tidak tahu, dia kata betapa susahnya saya nak buat kitab ni. Sebab tu dia sebut badlul majhud, usaha yang gigih. Sebab dia kata saya kena baca dua khazanah ilmu dalam Yahudi, saya kena baca semua. Dia khazanah ilmu dalam Syiah pun dia ada tokoh-tokoh, dia tulis kitab 110 jilid. Kitab tu sebut Aisyah berzina dengan 2 orang sahabat lagi, kitab tu 110 jilid, Biharul Anwar tu. Tapi kukuk mana pun orang akan kagum sebab dia usaha. Dia nak jadi jahat, dia kena rajin juga. Nak jadi jahat dia kena rajin juga. Baru berjaya tahawi kejayaan tu. Baik, apa dia 4 kesimpulan? Sebab anda nak ringkaskan, kita tidak habis kitab ni. Pertama sekali daripada teks Taurat tadi dapat difaham, yang pertama wajib menentukan pengganti. Seorang pemimpin wajib dia menentukan siapa pengganti dia sebelum meninggal dunia. Hak ni termasuk dalam, bukan bab fiqh ni, bab akidah, usul akidah, dururiyum minad-din, perkara mesti. Tak ada hak ni rosak akidah. Itu yang pertama. Yang kedua,
Anna Allah Ta'ala huwa alladhi yatawalla ta'yinal wasi binafsih. Sesungguhnya Allah sendiri yang mengambil tugas menentukan wasi. Cuma dia suruh Nabi Musa ijtihad. Itu dalam nas yang pertama tadi. Dalam nas yang kedua, selepas Nabi Musa meninggal tu, dia sendiri, Allah sendiri, dia tajalli, dia nampak ke diri dia di khemah, di tempat munajat 40 tahun Nabi Musa munajat itu. Di khalayak Bani Israel. Ana baca, ana pun tak tahu nak rujuk mana. Siapa popok dia yang syarah riwayat tu, dia nak kata macam mana? Apakah yang bila Allah nampak ke diri dia, apakah semua Bani Israel itu nampak? Atau anda tak tahulah. Sebab kalau kita boleh tengok syarah. Tapi begitu ya disebut. Yang kedua, sesungguhnya akidah wasiat di sisi Yahudi manzilatun azim, adalah satu kedudukan yang sangat besar. Tu wasi lil wasi. Wasi ni kenapa ya? Wasi mana orang yang dilantik oleh pihak Allah selepas mati sebelum pemimpin itu mati, dia dilantik tu oleh pihak Allah. Orang yang dilantik itu dia kita sebut sebagai wasi. Itu manzilah dia seperti manzilah nubuwah, seperti manzilah kenabian, serupa Nabi. Yang keempat, daripada riwayat-riwayat ringkas yang saya sebut tadi, walaupun tidak baca semuanya, ulama meletak kemungkinan besar bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan menyampaikan wahyu juga kepada wasi seperti mana kepada Nabi. Maknanya kalau Nabi Musa terima wahyu, maknanya Yusha pun akan terima wahyu juga. Dah itulah sebetulnya. Ana sempat rujuk tadi dalam beberapa dia punya kitab Taurat lah, dalam bahasa Arab. Memang dia sebut banyak terima wahyu Yusha ni. Memang dia terima wahyu. Baik, habislah di situ. Itu ringkas tu. Kalau nak baca semua sebab tak kata tua kita. Banyak ni. Okey, kita masuk perbincangan yang kedua. Kita nak lihat pula dari sudut pandang Syiah Rafidah terhadap wasiat ni. Berdasar pada teks asas Syiah. Yang pertamanya di sini disebut cumanya di sini okey, baik. Mengikut Syiah Rafidah, kena ingat bila kita bercakap dalam konteks zaman kita ni, bila sebut Syiah Rafidah di dunia sekarang ni, Syiah ni banyak. Imam Makrizi kata 360 pecah Syiah ni. Imam Makrizi ni pakar dalam bidang sejarah tentang akidah ni lah. Jaya Salih dia kata sampai 360. Kita tidak nak bincang tu sebab setengah-setengah tu tidak diketahui pun maklumat. Cuma ada sebut dalam kitab. Jadi baik, sekarang ni dalam konteks sekarang ni, Syiah yang manakah yang paling dominan, yang paling kuat di segi? Ada negara Syiah Imam 12. Dan ciri-ciri melampau Rafidah mana yang melampau memang ada semua pada Syiah Imamiyah, Syiah 12. Dia asalnya kena ingatlah bila sebut Syiah Rafidah, asal Rafidah ni mana asal kepada Syiah yang berakidah, tak kiralah nama apa Syiah tu, yang tolak sahabat. Dia kata sahabat ni jahat, kafir sahabat. Itu Rafidah. Sebab tu ada Syiah yang tidak kata begitu. Misalnya kalau dulu peringkat awal tu dia panggil Syiah Mufaddilah. Syiah Mufaddilah ni mana dia tidak kafir sahabat. Bahkan Zaidiyah pun tidak. Tapi kuku mana pun adalah perkara yang menyalahi ahli sunnah, tapi tak sampai mereka kata Sayyidina Bakar tu kafir. Ni kita nak bincang ni, siapa dia tidak kata Sayyidina Bakar kafir, orang tu jadi kafir. Tu Khomeini sendiri tu dalam kitab dia. Lepas ni kita akan jumpa lah siapa bab dia lah. Kita nak ambil yang ni dulu. Kedudukan wasiat ini di sisi Syiah Imam 12, yakni Syiah Rafidah yang paling menonjol di zaman kita sekarang ini, hiya ruknun min arkanil Islam wala yatimmu imanul mar'i illa bil ityani biha. Tu bahasa dia. Dia merupakan salah satu rukun daripada rukun-rukun Islam. Tidak dikira beriman seseorang yang tidak berkeyakinan sedemikian. Tidak dikira beriman. Baik. Ni kita nak masuk dalam kitab dia. Anda bukan nak baca semua juga. Anda tanda dah tempat-tempat nak baca. Ni anda ambil kitab yang paling sahih setaraf Bukhari. Usulul Kafi. Dia setengah catatkan 6 jilid. Anda tu 6 jilid, setengah 8 jilid. Kitab Usul Kafi ni dia ditulis oleh Syekh Al-Majlisi itulah. Kitab ni bila siap kitab ni, yang tasahih kitab ni siapa?
bukan ahli jawatan kuasa biasa, tidak. Yang tasih kitab ni adalah imam yang kedua belah yang bersembunyi dalam gua di Iraq, di Sardak tu. Hok masa umur 5 tahun masuk dalam gua, tak tubik-tubik sampai hari ni. Tak keluar-keluar sampai hari ni. Dalam kitab Syiah dia panggil Al-Qaim. Kalau baca kitab Syiah, kalau sebut Al-Qaim, maknanya Syiah yang kedua belah, imam Syiah yang kedua belah. Anak Hasan Al-Askari tu. Tu sampai hari ni tak keluar-keluar. Kau tu serabut perut Syiah tu. Nak sebut serabut perut tu pun akan ada akhir datang tu. Ada sebab tu Khomeini, tak perlu kita bincang akhir datang. Lama lagi lah. Mungkin 2 pilihan raya lagi ana rasa sampai situ. Capung ngok ni dekat dah. Baik. Usul kafi, dia usul kafi, furu' kafi dan raudhah minal kafi. 3 tu dia jadi usul, dia kitab kafi dia ada 3 bahagian. Usul kafi, furu' minal kafi, raudhah minal kafi. Tu 3 tu. Setengah saya cakap 5 jilid pada almarhum ketua dewan ulama PAH dulu lama. Timbala Ustaz Muhammad Daud Al-Iraqi. Tu dia 5 jilid dengan dia. Kita pun asalnya ambil daripada kitab dia. Mungkin dia ngaji di Iraq kata Pak Syiah. Sebelum ada internet dulu, kita tak boleh nak access kitabnya. Dengan Ustaz, kalau Kelantan panggil Ustaz Mak Iraq Ustaz Mak Iraq tu, hanya dia banyak. Kita pun ambil photostat dengan dia asalnya. Tu 5 jilid dia. Ni kitab ni. Ni paling sahih ni. Sehingga Imam Syiah yang kedua belah tu, Imam Mahdi dia tu lah. Imam kedua belah, mana Imam Mahdi tu lah. Bila dia tengok kitab ni, masa tu boleh jumpa lagi dengan dia. Orang-orang tertentu masih boleh jumpa lagi dalam gua. Lepas tu talih dah. Dia pening tu sebenarnya. Bila dia tunjuk kitab ni, kononnya Imam Mahdi Syiah kata cukup dah kitab ni untuk buat kita. Ni paling sahih ni. Mana tak akan ada dah kitab lain boleh menanding kita. Kita nak sebut ni. Kitab ni kepak paling sahih. Apa dia? Dia sebutnya. Tak silapnya dia 3 kali ganda. Kitab Bukhari. Bukhari 7,000 hadis, maknanya kali 3. Maknanya 20,000 lebih. Baik, tak apalah. Tersebut dalam usul kafi daripada Ja'far alaihissalam, Ja'far as-Sadiq ni. Dia boleh kata hadis Syiah ni bagi anda tengok 70 ataupun 80% mesti daripada Ja'far as-Sadiq. Kalau dalam bab fiqh mesti Ja'far as-Sadiq. Tu dalam usul kafi, riwayat daripada Ja'far as-Sadiq, Ja'far alaihissalam, bahawa beliau berkata, dia tak kata sebenarnya, takut silap pula. Walau ni. Walau kata. Kononnya, sebab tu kalau dulu guru saya bila sebut ni, kononnya Ja'far as-Sadiq berkata, jahat buat Syiah ni, dia reka-reka hadis dia letak, dia sandarkan nisbah pada cucu. Ni cucu Rasulullah juga ni. Cucu cicit Rasulullah bakal ni, dan juga cucu cicit Sayyidina Abu Bakar ni. Dia Ja'far as-Sadiq ni sebenarnya dari satu jalur dia memang sampai kepada Rasulullah, daripada satu jalur keturunan dia sampai kepada Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq. Itu kalau kita tengok dalam susu galur keturunan dia. Baik. Apa kata Ja'far as-Sadiq mengikut dakwah Syiah? Dia kata bunyal Islam ala khams. Kita tu biasa dengar tu. Ada kepala tu apa tu. Islam ni dibina di atas 5 perkara, 5 asas. Ala salah diasahkan di atas salat. Mana solat, zakat, puasa, haji tak ada tu. Kenapa dia tak ada? Solat mengucap 2 kalimah syahadah tu, bertasyahud tu tak ada. Dalam rukun Islam, rukun bukan rukun Islam, rukun agama Syiah, dia tidak ada antashhada alla ilaha, tidak ada. Dia ganti tempat syahadah itu al-walayah. Walayah ni ke dia? Jawatan imam tu lah. Kekuasaan imam, itu makna walayah. Itu kita bincangkan dalam bab dia. Baik. Jadi dalam 5 rukun ini, yang paling utama, ni ada terjemah mafhum lah, ringkas. Yang paling utama, yang lebih daripada yang lain adalah beriktiqad dengan walayah. Yakni imam itu berkuasa seperti kuasa Tuhan itu. Itu kita bincangkan secara detail. Dia kemuka banyak riwayat ni. Bahkan, ni dalam kitab paling sahih ni. Kalau Syiah di Kelantan tu juga, dia memang dia itu benar lah ni usul kafi ni. Dia berbangga, kamu ada Bukhari, kita ada usul kafi. Ni usul kafi dia ni. Bahkan
sesungguhnya jawatan imam itu, imamah lah di sisi mereka yang di sisi Syiah ni, muqaddamah ala sa'iri diletak di hadapan sekali, diutamakan lebih daripada rukun-rukun Islam yang lain, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Hak ni lebih penting. Tu kata Zurarah ni pun Syiah lah. Dia kata, saya pernah tanya Ja'far As-Sadiq, wa ayyu syai'in min dhalika afdalu, faqala al-walayah. Di antara 5 perkara tu rukun Islam tu, yang manakah yang paling afdal, paling utama? Dia kata al-walayah. Ana tak sebut nama sebab musim pilihan raya ni, ana sebut nama lepas raya ni ana sebut. Ana pernah dengar ni seorang tokoh besar di Malaysia ni, dalam kuliah dia secara live. Dulu lama dia cerita ni, mula-mula ada internet dulu. Dia sebut ni, dia baca ni, dia ulah ni. Dia kata Syiah ni walaupun dia tidak masukkan bahawa mengucap 2 kalimah syahadah sebagai salah satu rukun Islam, tak apa, masih lagi boleh. Rukun boleh berbeza. Terkejut ana. Kata teruk ni ustaz ni. Terkenal tu. Ada lagi sekali. Tak apa dia kata. Jadi kita tertanya-tanya, jadi mengucap 2 kalimah syahadah dia letak di mana? Sedangkan bunyal Islamu al-khamsah itu mula-mula sekali antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Hak tu mula-mula sekali. Hak puasa zakat tu bernaung di bawah itu. Tiba-tiba itu tak ada. Diganti dengan walayah. Masih mazhab lagi kata. Masih lagi di ke Islam. Tu bahayalah, bahaya. Mengikut Syiah, sesiapa yang meyakini rukun Islam itu tetapi dia tidak percaya kepada kekuasaan imam, maka Allah tidak terima ibadat dia, dan dia tidak akan selamat daripada azab neraka Allah pada hari kiamat. Mana dia tidak Islam lah. Bahkan dalam setengah riwayat kekal dalam neraka. Baik. Dia kemukakan lagi, ana sebut beberapa contoh saja lagi. As-Saduq. Ni seorang ulama terkenal ni. As-Saduq wa huwa kadzub. As-Saduq wa huwa kadzub. Ni gelar dia ni, ana sedih ni sebab dulu ana tak ingat tahun bila dia pernah buat bicara tokoh di Iran. Dia bicara tentang tokoh As-Saduq ini. As-Saduq ini. Dia jemput beberapa ulama Indonesia pergi ke sana. Sedangkan teruk nak As-Saduq. Apa dia dah kata? As-Saduq telah meriwayatkan daripada Abi Jamrah. Dia kata Ali bin Husain. Ni Ali Zainal Abidin lah. Dia kata Ali bin Husain telah berkata kepada kami, telah tanya kami. Dia kata ayyul buqa afdal, di muka dunia ni lokasi mana ke paling afdal lah, paling ada kelebihan. Tapi dia maksudkan di sini, anda tengok dalam syarah dia, Syiah ni ada syarah dia panggil web Syiah lah, dia panggil Syabakatus Syiah, website Syiah dia ada dalam internet tu, dia ada syarah dia. Dia sebut maksud buka sini di kawasan Masjid Haram, di kawasan Tanah Haram tu, Tanah Haram yang mula-mula Madinah ni Tanah Haram juga, hak mula-mula sekali, hak ada Kaabah tu Masjid Haram lah, Mukarramah tu. Di kawasan itu manakah lokasi yang paling afdal? Maka kata Abi Jamrah, dia kata Allahu wa rasuluhu wa ibnu rasulillahi alam. Bunyi lain tu. Allah dan Rasul dan cucu Rasulullah saja maha tahu. Cucu Rasulullah tu ni lah, Ali ni lah. Bukan cucu ni, cucu, cicit, ciak, lepas ciak ke dia? Ciak-ciak lah gitulah lebih kurangnya lah. Ciuk-ciuk lah lepas tu. Mana hak ni lah sebab kita kan tak? Wallahu alam ya. Kalau kita tak, kita kata wallahu alam. Allah saja. Kita tak kata wallahu wa rasulul alam. Salah. Bahaya kita kata gitu. Ulama kata kata-kata tu ada unsur syirik. Tak boleh kita kata wallahu wa rasuluhu alam. Kata tak boleh. Dia ni 3. Wallahu wa rasuluhu wa ibnu rasulihi a'lam. Allah lah. Rasul Allah lah. Cucu Rasulullah lah. Tadi nama Ali tu yang lebih mengetahui. Teruk tu. Situ pun ada dah makna syirik tu. Letak satu baris tu, guna waw ataf. Kalau kita belajar hadis, tak boleh guna waw ataf untuk Allah dan makhluk. Takut dibimbangi jadi masalah di segi akidah. Itu ihtiyat, berhati-hati. Dia ni letak sekali, tak apalah. Lalu kata Ali bin Husain,
Dia kata sesungguhnya lokasi yang paling mulia adalah lokasi yang terletak di antara rukun, yakni Hajarul Aswad itu dengan makam Ibrahim. Antara tu. Memanglah adalah hadis kita pada sepuk tu. Tak ada masalah tu. Hak masalahnya ni. Dia kata, kalaulah seseorang beribadat di tempat tu seperti mana Nabi Nuh berdakwah kurang 50 tahun 1000. Maknanya Nabi Nuh berdakwah ke 950 tahun. Kalau dia nak, kalau anda guna bahasa mudah, sesiapa yang beribadat di situ 950 tahun, dia puasa di situ, puasa siang hari, dia berqiyamul lail pada waktu malam antara tempat tu. Kemudian dia bertemu Allah Azza wa Jal dalam keadaan dia tidak percaya kepada kekuasaan imam. 950 tahun ibadat tu la yantafi, tak berguna langsung. Oh, teruk. Siapa begitu sekali. Sebab itulah ihsan ilahi zahir. Biasa dengar ihsan ilahi zahir. Dia kata kalau kita nak kaji tentang Syiah ni, tempat paling rosak Syiah dalam akidah. Banyak akidah dia rosak semua. Tempat paling rosak adalah pada imam itu. Sebab tu dia kata kalau kita nak tahu kesesatan Syiah, kajilah tentang akidah imamah itu. Betul ni? Yalah betul ni. Banyak lagi. Ya, kalau anda baca kitab Khomeini tu kan, sakit kepala kita. Nah. Dia okey kan apa? Baik, seterusnya. Jadi puak-puak Syiah ni sangat melampau dalam mengangkat kedudukan imam itu. Bahkan jawatan imamah itu mereka letak di kedudukan paling tinggi, sehingga mereka mendakwa bahawa bumi ini tidak mungkin akan stabil tanpa kewujudan imam. Ni dia panggil ngabel peringkat tinggi kalau bahasa Kelantan. Orang Kelantan boleh tahu lah. Allah dahsyat. Kadang kita anak baca dia tengok, macam mana orang boleh terima? Sebab tu guru anak kata orang tak tahu. Ramai orang tahu, tapi kenapa boleh terima? Nak boleh terima ni Syiah dia ada cara dia. Dia tak akan bagi di permulaan orang masuk Syiah, dia tak akan bagi ni maklumat ni. Dia bercerdik juga. Nak jadi jahat kena cerdik. Dia tak bagi. Sebab anak pernah interview beberapa orang Syiah yang bertaubat jadi ahli sunnah semula. Sehingga kita rasa susah jugalah nak pulihkan anak dia yang semaya 3 waktu tu, nak jadi semaya 5 waktu. Bertahun ambil masa. Tapi alhamdulillah dia betul-betul bertaubat, dia pun kahwin dan dia pun takut. 3 kali anak panggil. Kita nak tanya dia semasa dia Syiah ni. Dia tak tahu ni. Dia kata dia tak pernah jumpa ni maklumat ni. Maknanya dia terima Syiah tu hanya disogok dalam bentuk fiqh saja. Akidah. Sebab akidah awal-awal lagi pokok Syiah kata sama ya. Sama ya. Dia tak tahu. Bila anak sebut pada dia, dia terkejut. Tak pernah dengar. Anak pun tetap berhati-hati sebab Syiah ni kita tak tahu ketika mana taqiyah on tu. Taqiyah dia sudah on tu kita tak tahu. Tapi setelah beberapa tahun tu kita tengok suami dia pun baik dengan anak suami ahli sunnah lah. Dia kata memang betul-betul bertaubat lah. Dia hidup 3 tahun dengan dia tak tahu ni. Tak apalah. Kita bersangka baik begitulah. Dan kalau sekiranya bumi ini kekal tanpa ada imam, walaupun 1 saat saja, bumi akan jadi cair seperti lautan. Dia berombak jadi bumi. Manusia tidak boleh hidup. Seperti mana kapal tenggelam, manusia akan ditelan oleh bumi. Bumi tidak jadi pejal lagi. Tu dia. Baik. Ini seorang ulama dia terkenal ni. Ana ambil sedikit lagi kemudian kita buat kesimpulan. Sebab ana suka baca ni. Sebab dia lucu Tak apalah. Ini seorang ulama dia terkenal dalam kitab Basairud Darajat. Dia terkenal dengan nama Safar. Nama ulama dia ni memang hebat lah ni. Dalam kitab Basairud Darajat. Ni dia lebih terkenal juga. Dia panggil Syekh Babuih Al-Qummi. Abu Ja'far Babuih Al-Qummi ataupun Safar dalam kitab Basairud Darajat. Dia buat satu bab yang lengkap lah dalam nak membicarakan tentang imam ini. Tajuk dia ke dia? Ni. Babun annal arda la tabki bi ghairi iman walau baqiyat la sakhat. Tu tajuk dia tu. Bab yang menyatakan bahawa bumi ini tidak akan kekal, rosak bumi ini dengan ketiadaan imam. Kalau imam tidak ada, tiba-tiba bumi ini ada, la sakhat, bumi itu akan tenggelam. Maknanya akan jadi cair. Tu dia sebut dah. Di bawah bab ini dia kemuka ke banyak riwayat. Antaranya, anda baca satu saja.
Dia mari Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq, semua Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq, kononnya Ja'far Shadiq berkata, "Lau annal imam rufi'a minal ardi sa'atan lasakhat bi ahliha kama yamujul bahru bi ahli." Dia kata sekiranya imam itu diangkat ke langit seperti mana Nabi Isa itulah, sesaat saja, 1 detik saja, pasti bumi ini akan menenggelamkan semua penduduknya seperti mana laut berombak dan dia melenyapkan semua yang berada di atas permukaan laut itu. Nyatelan pada bumi semua. Jadi bumi tak stabil lagi. Tu dia. Yang pertama, yang kedua, diriwayatkan daripada Ja'far As-Shadiq lagi. Tengok dia ubah ni. Kalau tadi sebut Ja'far As-Shadiq, ni daripada Abi Abdillah. Kita tahu Abi Abdillah mana Ja'far As-Shadiq lah. Kalau kita tengok dalam kitab Rijal dia, maknanya kalau dia kata an Abi Abdillah alaihissalam, makna itu Ja'far As-Shadiq. Dia pernah ditanya, atabkil ardi bi ghairi imam? Bumi ni stabil lagi ke tidak kalau tak ada imam? Kalau kita kan, segarlah bumi tak ada imam. Imam pokokmu tu. Kalau kita kata gitu lah. Tapi bila ditanya, apa dia jawab? Dia kata, lau baqiyat bi ghairi imam lasakhat. Kalau bumi ni satu saat saja tidak ada imam, lasakhat, akan tenggelam. Maknanya bumi yang penjadi dicair. Itu maksud dia nya. Daripada nas-nas ini jelas menunjukkan bahawa kedudukan imamah ni bukan imam, jawatan itu. Bila sebut imamah ni jawatan. Jawatan imam itu mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Syiah melampau, yakni Rafidah, dan kedudukan dia sangat tinggi dalam agama. Baik. Banyak lagi lah dia kemuka. Di sini Anda ambil satu contoh lagi. Gitulah. Misalnya di sini dia sebut ni dalam kitab Muhammad Ridhal Muzaffar. Ni seorang penulis dia lah. Ni ulama dia hebat. Muhammad Ridhal Muzaffar. Kitab dia nama Aqaidul Imam. Ni ada dengan ni kitab ni. Anda baca kitab ni Aqaidul Imamiyah. Akidah tentang imam. Khusus dia bicara tu. Tahu, kejut gitu. Memang terkejut. Apa dia kata? Ni. Anda tak baca lah ayat Tuhan 7. Kita beriktiqad bahawa jawatan imam aslum min usuluddin. Bukan usuluddin. Usuluddin, aslu usuluddin. Maknanya tonggak utama daripada usuluddin. Bukan sekadar usuluddin, tidak. Aslu usuluddin. Kalau biasanya penterjemah dia akan terjemah gini. Aslu usuluddin makna tunjang agama. Baik. Tidak akan sempurna iman ini tidak akan sempurna kecuali kena yakin terhadap imam seperti ciri-ciri imam yang disebut dalam kitab. Tidak harus sekadar mengikut nenek moyang, mengikut orang-orang tertentu. Dia kena tahu. Tak boleh sekadar beriman secara tafsir, secara umum gitu, tak boleh. Mesti tahu ciri-ciri dia. Apa yang wajib terhadap kepercayaan yang wajib terhadap, kena tahu. Bahkan wajib melihat tentang jawatan imam seperti mana wajib kita melihat kepada tauhid dan nubuat. Mana dia letak tarah imamah ni seperti tauhid dan nubuat. Tu teruk. Baik, sekarang ni kita nak baca di sini. Dia bagi ni molek pembahagian 4 pembahagian dia buat ni. Adapun akidah Syiah Rafidah terhadap wasiat. Kenapa dia sebut imam dulu? Sebab wasiat ni berkait dengan imam. Akidah wasiat dia berkait dengan imam. Bila seseorang, bila Nabi ni anda ambil untuk mudah takut silap faham lah. Sebelum Nabi meninggal, mengikut akidah Syiah, sebenarnya Nabi telah banyak hadis yang telah dibuang oleh Sayyidina Bakar. Hadis-hadis yang Nabi sebut, bahkan ada Nabi minta pensel kan, minta kertas, minta pensel nak tulis sebelum Nabi wafat tu. Sayyidina Umar kata, tak aja Nabi ni meracau dah ni. Kan dia pusing. Hadis tu saya. Tu sakit. Kita sakit kepala. Ada seorang ustaz tu, bila Syiah guna hadis ni, cuba tengok. Sayyidina Umar, Nabi minta, dia kata Nabi meracau. Sebab tu kita yakin yang Nabi nak tulis tu apa? Dia boleh tahu Nabi nak tulis apa. Ada disebut nak tulis ni lah, wasiat ni lah. Tu masalah. Jadi ustaz tu dia jadi macam dia tak boleh nak jawab, dia malu. So ustaz kita ahli sunnah diberitahu pada anda pergi jumpa ustaz tu. Ustaz kata, ustaz kena baca kitab ni. Kita minta dia bergabung dengan kita bagi maklumat kepada dia, kitab dia baca. Sebab dia ni penentang Syiah, tapi dia tak baca Bukhari. Jadi Syiah guna.
Oh, dia kata memang dia baca riwayat Bukhari depan ana, dia kata. Dia sebut, kata betul. Tapi Nabi seminggu lepas tu Nabi mati. Apa Nabi tak tulis pula? Senyap-senyap. Nabi bukan mati pada hari itu. Mengikut riwayat tu, kita kena tengok secara kolektif riwayat. Nabi hari tu bukan hari terakhir Nabi hidup. Seminggu lebih lepas tu Nabi hidup lagi. Dah kalau Sayyidina Umar tak bahagi, kalau betul lah, tak kira Nabi tak boleh ambil ketah tanpa pengetahuan Sayyidina Umar. Kenapa tak buat? Seminggu lagi. Bahkan kalau kita terima begitu, mana Nabi telah menyembunyikan wasiat tu. Akan begitulah dia punya implikasi dia. Jadi yang buruknya siapa? Bukan Sayyidina Umar lagi, Nabi sendiri. Bahaya kalau ustaz kita tak tahu tu. Akhir sekali dia takut. Dia kata, ni baca kitab kita. Entah tak baca. Sebab tu dia kena ngaji Bukhari, dia kena ngaji. Sebab lah ni anda tengok dalam kitab Syiah, memang pun dia akan guna hadis Bukhari. Guna hadis Bukhari. Fatimah benci kepada benci kepada apa? Sayyidina Abu Bakar. Fatimah benci. Faghadibat. Dalam Bukhari. Sedangkan Nabi kata benci, dia gini, Syiah ni akan datang kita akan jumpa dalam kitab ni ke. Syiah ni antara usaha Syiah dia nak menyabitkan bahawa Fatimah ni benci kepada Sayyidina Abu Bakar. Sebab dalam hadis kan siapa dia benci pada ahli keluarga aku, kan Nabi sebut dah, itu sayang pada ahli keluarga itu masuk iman, minal iman kan. Dia nak sabit tu. Siapa yang Fatimah mahu? Fatimah ni kan paling besar, ahlul bait paling besar. Dia cuba nak sabit kan. Padahal kalau kita ngaji Bukhari, faghadibat tu perawi sebut. Bukan Nabi sebut. Bukan kata Fatimah sebut. Faghadibat. Tak okeylah. Tak pernah sekali kita belajar bahasa Arab dia. Faghadibat. Kita kata maka Fatimah mahu. Kalimah tu tidak menunjukkan begitu. Orang belajar bahasa Arab dia kata faghadibat. Terjemahannya maka dia telah marah. Tak kira Fatimah kata dia telah marah. Kalau sepatut faghadibtu maka saya marah. Ni faghadibat, maka dia ni ganti nama diri ke berapa? Jadi hak tu perawi tu. Dia faham gitu. Faham dia. Kita tak nak hukum. Tu tak lihat benda gitulah kena tahu. Syiah ni pun dia cerdik juga. Dia tahu dah hasil ni kita boleh. Bukan semua ahli sunnah reti ni. Kena beringat. Baik, cuba kita tengok lagi di sini. Ana ambil sedikit lagi. Baik. Yang pertama tak apalah. Akidah mereka tentang wasiat dan wasi. Wasiat mana proses penyampaian wasiat tu. Wasi ni orang yang diwasiatkan. Misalnya kita kata wasi. Yusha tu wasi kepada Nabi Musa. Wasi tu makna Yusha tu lah. Jadi Nabi Musa telah berwasiat bahawa Yusha jadi wasi dia. Wasi tu orang yang diwasiatkan supaya dia akan menjawab jawatan pemimpin bila mati pemimpin hak asal tu. Tu dia panggil wasi. Baik. Yang pertama kita nak tengok. Daripada beberapa contoh, walaupun anda tidak baca semua, sudah kita boleh ambil istinbat ataupun kesimpulan. Yang pertama, mengikut akidah Syiah Rafidah, bahawa wasi, orang yang diberikan wasiat selepas Nabi adalah Sayyidina Ali. Maknanya Nabi telah memberi wasiat. Sahabat tahu bahawa selepas Nabi wafat, Sayyidina Ali lah sebenarnya dia akan menjadi pengganti dia. Dan yang memilih Sayyidina Ali sebagai wasi kepada Nabi, kenapa hal itu? Wasi kepada Nabi adalah Allah sendiri yang pilih. Cuma Nabi tulis. Mana hadis tu? Tak ada. Bahkan dalam kitab Syiah lagi dahsyat, dia kata dalam Quran Allah sebut, tapi tak ada dalam Quran. Sebab tu dia kata Quran telah dipindah. 2000 lebih hadis dia tulis. Nak ayat Quran telah dipindah 2000 lebih hadis. Hak ada dengan tu 900 lebih. Kitab mana riwayat Syiah yang menyebutkan Quran telah dipindah oleh sahabat. Berat. Baik, Syiah berakidah bahawa wasi selepas Nabi adalah Sayyidina Ali bin Abi Talib, dan yang memilih jawatan ini adalah Allah sendiri, bukan Nabi. Tersebut dalam kitab Basairud Darajat, ni Abu Ja'far Al-Qumi tadi. Riwayat daripada Ja'far As-Sadiq, kata Ja'far As-Sadiq, ni ana terus terjemah supaya lebih ringkas. Ni penting ni sebab ni ana tanda ni kita kena baca ni. Dia kata Nabi telah dimi'rajkan ke langit 120 kali. Paruk dia wi. Kalau kita tahu sekali. Paruk dia wi tu dah. 120 kali kata. Mi'ah wa isyrina marrah. 120 kali Allah telah mi'rajkan Nabi ke langit. Tu. Mana setiap kali Nabi mi'raj ke langit bertemu Allah,
maka Allah berpesan kepada Nabi supaya lantik Sayyidina Ali selepas dia wafat. Sebelum dia wafat. Dan kemudian jawatan itu mesti dikekalkan kepada keturunan Sayyidina Ali. Setiap kali naik langit. Dia kata wasiat tentang imam lebih besar daripada wasiat tentang hukum-hukum fardu dalam agama. Itu dia. Baik. Ni Syekh Saduq lagi. Hasani mari pula Syekh Saduq ni. Wahwa kadhub tu. Ibnu Babuih Al-Qumi ni. Dia riwayat daripada Nabi. Maknanya ada dia punya sanad dia lah. Dia ni ringkas sebab dia tak jumpa dengan Nabi. Dia meriwayatkan dengan sanad daripada Nabi. Kononnya Nabi bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala. Ni Nabi kata, Allah tabaraka wa ta'ala telah mempersaudarakan antara aku dan antara Sayyidina Ali. Dalam kitab kita pun ada. Kena beringat dalam kitab kita pun ada. Dan anda pernah dengar seorang pengkuliah di masjid tu, dia kata bila Nabi berhijrah ke Madinah, maka berlakulah ikhaq. Ikhaq ni proses mempersaudarakan. Jadi Nabi telah mempersaudarakan dia dengan Sayyidina Ali. Ustaz kita ni tak mikirlah sebab saudara kepala tak apa lah waktu sepupu dia dah. Tak, tu kan ada gerai juga kita dah. Tu ringkas tu bahasa Kelantan tu. Bukan kasar tu. Orang Kelantan boleh tahu. Lamanya kata kasar. Dak buat Syiah ni lagu tu lah. Dia katakan apa agak. Ibnu Zainah dia panggil. Anak Zainah main biasa tu. Orang kita, kalau ustaz kita sepatut fikir, apa faedah saudara dia dengan Sayyidina Ali? Mungkin dia sepupu dah tu. Tujuan ikhlas ni mempersaudarakan antara muhajirin dengan ansar supaya berlaku orang panggil hubungan kasih sayang tu erat seperti adik-beradik seibu sebapa. Apa faedah? Patut menatu dia ke Sayyidina Ali tu. Dah lah menatu sepupu pula. Tapi tak ada nak mikir. Sebab tu kalau ada tu tak betul dia hadis Syiah lah tu sebenarnya. Ni. Mana ni? Sini sebut. Ni. Atas langit di Sidratul Muntaha tu. Muka 120 kali ke Mi'raj. Masa tu lah. Mana Allah ni? Akha baini, Allah yang mempersaudarakan aku dengan Sayyidina Ali. Okey, Allah tak tahu dia tu sepupu. Dan Allah jugalah yang mengahwinkan Sayyidina Ali dengan Fatimah, anak perempuan aku. Di mana? Min fauqi sab'i samawat, di langit yang ketujuh. Sidratul Muntaha atas lagi. Atas pada langit yang ketujuh. Tak ada sud dia Sidratul Muntaha kan? Kita tak tahu lepas tu alam macam mana, kita tak tahu. Setakat tu yang kita tahu, maklumat yang kita ada. Sebab tu ulama kita sebut alat-alat moden tak mungkin boleh mencapai maklumat atas pada Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha pun tak boleh pergi. Jibril pun tak sampai situ. Sampai satu tahap Nabi naik seorang bertemu Allah SWT kan dalam riwayat sahih. Situlah rupanya dia tunai dengan Fatimah. Lepas tu nikah lah. Parut dia. Dan aku bersaksi dan Allah menyaksi dan Allah menjadikan saksi dalam perkahwinan itu malaikat muqarrabun. Tu dia. Dan Allah juga lah yang menjadikan Sayyidina Ali sebagai wasi aku. Kena ingat, Sayyidina Ali sebagai wasi aku. Kenapa istilah? Maknanya Sayyidina Ali menjadi pengganti aku selepas aku wafat. Tu. Di langit yang ketujuh. Dan Sayyidina Ali juga jadi khalifah aku. Maka timbul hadis. Fa aliyyum minni wa ana minhu. Maka Sayyidina Ali daripada aku daripada dia. Muhibbuhu muhibbi, cinta kepada dia seperti cinta kepada, mubghiduhu mubridi, benci pada Sayyidina Ali seperti benci pada aku. Hak ni dia guna ni, parut dia guna hadis ni. Akan datang. Muawiyah perang Sayyidina Ali. Perang ni cinta ke benci? Maknanya bila benci pada Sayyidina Ali seperti benci pada Nabi, dia guna ni. Pada hadis dia buat. Lemah kan? Sesungguhnya malaikat muqarrabun cinta kepada Sayyidina Ali. Jadi kalau sesiapa benci pada Sayyidina Ali, maka orang itu benci pada Allah dan Rasul. Itu keputusan dia buat. Baik. Muhammad Al-Musawi, lebih terkenal dengan Muhammad Al-Musawi ni, banyak kitab dia. Ana kumpul khusus kitab dia. Letak dalam satu folder. Muhammad Al-Musawi Al-Kazimi Al-Qazwini ni ahadu kibari ulama'ihim al-mu'asirin fi kitabihil masyhur Aslus Syiah wa Furu'uha. Dia ni salah seorang tokoh besar ulama Syiah moden sekarang ni. Dalam kitab dia yang sangat masyhur, Aslus Syiah wa Furu'uha, usul dan furu' Syiah. Ilmu tentang usul ajaran Syiah dan furu' ajaran Syiah. Dia bincang tu. Antara dia sebut dalam bab usul, dia kata Syiah Imam 12 berkeyakinan
bahawa jawatan imam itu wajib ditentukan sebelum Nabi wafat, supaya urusan agama ni tidak menjadi terumbang-ambing selepas Nabi wafat. Tidak jadi balah, tidak jadi bertelengkah nak menentukan. Kena tentu awal-awal lagi. Hatu wajibah. Wajib tu. Dan mereka juga berkeyakinan dalam bab ini, bab imamah ini, bahawa jawatan wasi, kena ingatlah wasi tu. Jawatan wasi ini adalah mansib ilahiyun. Ni jawatan ketuhanan. Oh. Kan nubuwah seperti Nabi. Nabi kan bukan manusia lantik, Allah lantik. Jawab wasi ni pun begitulah juga. Cumanya ni takiyah ni. Cumanya imam tidak diberi wahyu seperti mana Nabi diberi wahyu. Karut ni dalam kitab dia memang terima wahyu. Imam dia ni, wasi dia ni. Sebab tu dia ada bincang ni selepas ni, mana anda tengok. Dia kata ni salah satu contoh takiyah. Ni. Mereka juga berkeyakinan sebagaimana Allah memilih orang yang dia kehendaki untuk jawatan nubuwah, dan Allah memperkukuhkan nubuwah itu dengan mukjizat sebagai nak defend dakwah dia, sebagai nak tasdiqan li da'watih, sebagai nak membenarkan dakwah dia. Begitulah juga Allah memilih jawatan imam. Allah beri jawatan imam kepada siapa yang dia kehendaki dari kalangan hamba-hambanya. Dan Allah juga menyuruh nabinya supaya menentukan siapa pengganti dia sebagai imam kepada manusia selepas kewafatannya. Kena sebut. Ni dia sebut. Baik. Itulah. Baik, poin yang kedua, anda tidak baca semua. Poin yang kedua berkenaan dengan akidah wasiat. I'tiqaduhum anna Allah Ta'ala naja Aliyan radhiyallahu an. Mereka beriktiqad bahawasanya Allah Ta'ala telah bermunajat secara direct. Mana Allah berkomunikasi secara direct dengan Sayyidina Ali. Tu seperti mana Nabi Musa kan dia anggap sebagai kalimullah itu. Tu dia buat marilah banyak. Anda nak baca sikit saja, satu riwayat saja. Ana ambil Syekh Mufid. Inilah Syekh Saduq tadi tu, Syekh Mufid. Inilah hak panggil Syekh Saduq wa huwa kadzub tu. Ni. Dia riwayat daripada Himran bin A'yun, kata dia. Himran kata, saya tanya Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq ya. Dia kata siapa dia kata? Himran. Dia kata sampai kepada saya, sampai maklumat kepada saya, ada orang sebutlah, mana ulama juga yang sebut bahawa Tuhan Tabaraka wa Ta'ala telah berkomunikasi secara direct dengan Sayyidina Ali, bermunajat lah. Naja ni mana bercakap tapi bahasa perlahan, dia panggil berbisik. Naja. Sebab kita kan, kita bermunajat dengan Allah kan, tidak suara kuat, tidak guna mikrofon munajat ni. Kita perlahan, ya Allah ya Tuhan aku. Itu makna munajat. Jadi Allah bermunajat dengan Sayyidina Ali secara langsung. Betul kau gitu? Dia tanya Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq kata, ajal, ya betul. Qad kanat bainahuma munajatun bit-Taif nazala bainahuma Jibril. Sesungguhnya dia kata Allah telah berkomunikasi dengan Sayyidina Ali di Taif pada waktu Jibril. Jibril pada juga. Lemus ngoti. Banyak lagi dia bagi, tapi lebih kurang sama saja. Misalnya dalam riwayat lain, dalam kitab lain lah, innallaha naja aliyan yaumat Taif wa yauma aqabati Tabuk wa yauma Khaybar. Bukan setepat ni. Sesungguhnya Allah bermunajat, bercakap dengan Sayyidina Ali ni pada Taif. Nabi pernah pergi serai Taif ya? Tapi tak berlakulah yaumut Taif tu. Dan bukan situ saja, pada hari peperangan terakhir Nabi, Tabuk itu. Dan juga pada hari Khaybar. Tahu ke enam kan? Peperangan Khaybar tu. Tu 3 tempat tu Allah menajat. Baik. Jadi sebenarnya apa tujuan Syiah kemuka ke riwayat ni? Tujuannya ialah untuk menyatakan bahawa Sayyidina Ali inilah sebenarnya yang menjadi wasi per Nabi. Sebab apa? Allah cakap dengan dia. Siapa lagi lebih layak? Ada ke riwayat Sayyidina Bakar cakap dengan Nabi? Tak ada. Kita berkata tak ada. Bahkan kalau ada, kita kata tak ada. Kalau ada riwayat kata Sayyidina Bakar cakap, kita akan kata tak ada. Sebab kita faham agama ni apa dia. Yang ketiga, i'tiqaduhum nuzul al-wahyi 'ala al-awsiya. Ni. Puak-puak Syiah ni berakidah bahawa turun wahyu kepada para wasi. Mana orang yang menerima wasiat. Okey, mula-mula sekali wasi nabinya Sayyidina Ali. Lepas tu wali Sayyidina Ali-nya siapa dia? Sayyidina Hasan tu lah.
Kemudian sebab tu Sayyidina Husain sekejap saja. Sayyidina Hasan pun mati muda, dia kena racun kan. Ana pernah dengar juga ustaz kita ceramah kata Sayyidina Hasan ni ke 400 orang. Ana sebut dah sebelum ni ke tak? Oh, di masjid besar dia ceramah, mana ada? Bukan kata dengar-dengar dari YouTube dak. Ana dengar sendiri. Ana berhenti solat. Patut tepi ana ni ada seorang ustaz, ana tak sebut nama sebab dia sakit sekarang ni. Dia belajar hadis sampai peringkat MA. Dia ada tepi ana kenal dia. Ana duduk tepi dia tu, tiba-tiba ustaz tu kata, "Ni Sayyidina Hasan ni sangat mulia. Orang sanggup bagi anak siapa dia berkahwin siapa 400 orang. Berapa butir bah tu? 400 orang. Bini isteri dia saja tu. 45 orang satu bah tak? Cuba lagi. Nak bawa isteri dia saja bah tu. Lepas tu Sayyidina Hasan ni umur berapa dia meninggal? Kan dia mati awal. Tak sampai 36 tahun. Cuba bayangkan dia menikah mula umur berapa? Lepas tu dia sekali cerai berapa tu? 4 sekali cerai. 4 ni. Kalau tidak cukup 400 tu. Tak logik. Tetapi ustaz tu dia bawa, ana dengar. Dia bawa tujuan, dia bawa cerita nak ayat Sayyidina Hasan ni diterima oleh masyarakat. Dia minta anak orang kebagi lalu. Dan bila dia nak cerai isteri dia rela dicerai. Dia tidak nampak dia tidak nampak dia nampak huduh Sayyidina Hasan tu kalau kita terima cerita tu. Tak dia jadi contoh. Orang kampung kita pun cerai dia tak tahu pun tidak selamat tu. No. Tidak menasabah langsung. Tapi bawa cerita tu dalam masjid. Hak ana dengar dalam beberapa minggu lepas. Itu masjid tepi mana ni kalau dia dengar tak apa ni. Dia kata Fatimah ni tak keluar haid. Sebab tu dia Fatimah Zahra sebab dia tak ada haid. Tu riwayat Syiah. Ahli Sunnah tak terima riwayat. Sebab tu dia panggil Zahra sebab dia Syiah ni dia nak menyabitkan Fatimah ni bersih siapa haid pun tak ada. Sedangkan tak ada haid ni cacat tu. Orang tak ada haid ni bermasalah. Hak sehatnya, hak asal manusianya ada haid. Tak ada tu pun sebab tu orang tak haid tak mari ni, dia kena pergi hospital. Buat rawatan. Nak boleh anak memang tipis lah. Tiba-tiba boleh anak ramai. Boleh anak beberapa orang juga. Tak apalah, tu nak biarlah tu. No, ya. Tapi perkara orang kita dia tak boleh nak beza hadis kita dengan hadis Syiah ni. Ana ada syoknya ramai di kalangan kita ni dia ambil maklumat dalam internet. Internet ni bahaya sebenarnya. Ana pernah jumpa dah seorang ustazah yang mengajar kelas kafah ni, dia nak cari bahan untuk pengajian sirah lah. Dia petik dalam internet. Dia tak tahu itu website Syiah. Enggak Indonesia ni, website Syiah dalam bahasa Melayu Indonesia ni sangat berlambuk dalam internet. Bila dia ambil tu, tapi baguslah juga dia ni. Bila dia ambil tu, dia sudah salin, catat dah. Lepas tu dia fikir, tu pun ni. Salah satu perkara itunya, saya nak bakar ni ada melakukan kesalahan lah beberapa oleh sebab nanti yang disebut. Ana kata tak betul tu, tak ada satu riwayat. Khatib Baghdadi kata, saya baca semua hadis-hadis yang menyebutkan sahabat dia melakukan dosa. Dia gini, ni perlu je, ni kaedah ni kaedah. Baik, sahabat Nabi ni dia bukan maksum. Memang dia ada buat dosa. Cuma ni mengikut kajian ulama. Ni kajian hadis, kajian teks. Mana-mana hadis yang menyebutkan, ni makna hadis ni maksud berkait dengan zaman Nabi. Tu. Ataupun kalau selepas zaman Nabi pun lebih banyak lagi hadis. Hadis-hadis yang menyebutkan sahabat dia melakukan kesalahan besar. Kalau kesalahan kecil tu siapa-siapa pun ada. Kesalahan besar sehingga boleh mencederakan peribadi dia, maruah dia. Dia kata saya cek semua lemah. Maudhu' pun banyak. Tak ada satu pun yang sahih. Tu. Tak ada satu pun. Kata Khatib Baghdadi. Kalau ada yang sahih, sifat dia macam mana? Ada disebut sahabat Nabi melakukan kesalahan. Kemudian disebut dia pergi jumpa Nabi, dia bertaubat. Ataupun disebut dia terima taubat. Tu memang ada yang sahih. Tapi kalau sebut sahabat buat salah, tidak disebut sama ada dalam hadis itu sendiri ataupun dalam hadis lain bahawa dia diampunkan oleh Allah. Hadis itu semua maudhu'. Semua ciptaan, kata Khatib Baghdadi. Sehingga dia cabarlah, kalau tak percaya, bawa satu hadis kepada dia. Ni zaman dia cabar zaman dia, bawa satu hadis. Saya nak sembang. Memang betul lah. Sebab tu dalam usul agama kita ni, usul dalam bab kita nak tajrih seseorang. Kita nak merendahkan seseorang, nak mengatakan orang itu jahat dan sebagainya, kita guna hadis dhaif, tak boleh. Tidak boleh sama sekali. Hadis dhaif ini tidak boleh untuk tajrih seseorang, tidak boleh. Jadi dalam konteks kita lah ni,
maklumat-maklumat yang memburukkan seseorang ni kita tak boleh terima kecuali kita kena cek dulu betul. Boleh kau kita nak cek? Kaedah mana yang kita nak guna? Nak cek fakta tu. Dah ni 5 hari bulan, nak sampai 12 hari bulan ni, banyak maklumat dalam internet ada. Sebab tu anak tak tengok, serabut, susah hati kita, teruk, fitnah, cyber. Lepas tu kalau kita nak cek satu-satu, habis masa dengan begitu. Perkara kita kena ingat. Baik, anak ambil sedikit lagi. Baik, yang seterusnya lah, anak nak ambil sampai ke yang keempat tu kan. Jadi maknanya dalam poin yang kedua sini, maknanya jelas berdasar pada riwayat Syiah, Sayyidina Ali ni akses maklumat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hak ni anak tidak berbincang lagi ni, boleh kata kalau ajaran salah, memang dia ada dalam ajaran salah mana-mana pun, dia siapa bila rohani tu siapa tinggi sangat, dia boleh direct dengan Allah. Banyak ajaran salah begitu. Sebab itulah kita kena faham, kita baca ni kita tidak akan faham Syiah saja. Banyak kau kita akan faham. Baca kitab ni. Contohnya munajat dengan Allah Taala. Syekhul Arkam pun begitu. Kan dia berjumpa dengan Tuhan, bincang tentang umur pengikut dia. Tidak gitu. Semua orang maklum tu. Lepas tu kalau ayah peng, tu lagi dahsyat. Hidup atas awan. Kajak langit. Tu teruk lagi. Itulah. Baik. Yang ketiga, ana rengkan. Syiah juga beriktikad bahawa turun wahyu pada wasi tadilah. Okey. Ni anak yang terakhir, anak ambil riwayat terakhir ni. Diriwayatkan daripada Abi Abdullah Ja'far Shadiq juga ni. Bahawasanya beliau berkata, dia kata di kalangan kita ni ada orang yang mana nak buat apa-apa kena minta izin dia. Supaya Allah. Imam ni kalau dia tak izin berlaku, dia tak akan berlaku dalam kitabnya. Ada di kelompok kita, ada siapa tahap tu tinggi. Dan ada juga di kalangan puak-puak kita, puak-puak ahlul bait lah, kononnya lah puak-puak imam kita ni, orang yang mana dia boleh melihat Allah dalam mimpi dia dan semasa dia tidur, ada. Dan ada di kalangan puak kita ni menerima wahyu seperti Nabi menerima wahyu. Kan Nabi dia sebut sini Nabi menerima wahyu ni kasil silatil jaras, ingat tak? Antara wahyu yang berat ni, contoh wahyu yang paling berat, dia bunyi wahyu tu seperti rantai ditarik di atas batu pejar, dia bunyi tu macam mana tu. Tu antara yang memberat siapa berpeluh Nabi. Tu pok kita pada gitu. Terima wahyu, nak ya terima wahyu. Okey, yang terakhir lah, yang keempat. Syiah berakidah bahawasanya para imam itu bimanzilatir rasul, setara dengan Nabi, setara dengan Rasul. Mana dalilnya? Kitab yang paling sahih Al-Kafiyah tadi daripada Muhammad bin Muslim, kata dia. Kata Muhammad bin Muslim, riwayat yang terdapat dalam kitab Syiah yang sesahih Bukhari mengikut dakwah dia. Apa dia kata? Kata Muhammad bin Muslim, ni perawi dia lain, perawi utama dia ni. Dia kata saya dengar Abu Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq pula ni. Saya dengar Ja'far As-Sadiq berkata, para imam kita ni setara dengan Rasulullah. Cuma mereka ni bukan Nabi ya. Setara dengan Rasulullah, cuma dia bukan Nabi je. Tu kan pelik. Orang kelas tak pelik kecek tu. Tak tahu. Nak baca lah kitab dia lebih pada Nabi. Sayyidina Ali, Khomeini kata, nak sebut kata-kata Khomeini, innalil imam maqaman mahmud la yabluhu malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Tu kata Imam Khomeini. Kita ni mempunyai imam-imam, darjat dia tingginya sehingga dia dapat maqam mahmud di hari akhirat. Yang mana maqam itu tidak boleh dicapai oleh nabi yang diutuskan, malaikat yang rapat dengan Allah dan nabi yang diutuskan tidak boleh capai maqam mahmud. Tapi imam kita di situlah kedudukan dia. Lepas tu Khomeini kata lagi, la yutasawwaru lil imam as-sahw wal ghaflah. Tidak boleh kita tergambar dalam minda kita imam kita lupa dan lalai. Kalau terlintas begitu tu jadi kafir. Tu. Lepas tu setara dengan Nabi, lebih pada Nabi lah tu. Tu Khomeini kata tu. Dia kata tidak halal bagi imam kita mana-mana perempuan apa yang halal bagi Nabi. Bagi ayatnya imam kita ni bab ni memang tak samalah. Dia kena nikah setakat 4, Nabi 9 tak apa. Tu dia nak sebutnya.
Kecil ya tu. Hak besar pada tu lagi ada. Cumanya selain daripada hak tu ya tidak sama. Hak lain sama. Pelik tu. Dia kata hak bab nikah tak sama. Sebab Nabi boleh 9 email, kita setakat 4 ya. Tapi bab lain bimanzilatin sawa, sama saja. Tu dia. Dalam Biharul Anwar ni kitab 110 jilid ni. Riwayat daripada Ali bin Zaid kata dia. Tengok Ali bin Zaid. Ni anak cucu Sayyidina Ali belakang ni. Dia kata kononnya. Dia kata pernah kami berada bersama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar anak Sayyidina Umar lah. Nufadilu, kami duk sebutlah di kalangan sahabat-sahabat siapa yang paling lebih, siapa yang kurang sedikit. Duk bicara tentang siapa yang paling lebih di kalangan sahabat Nabi. Maka kita pun kata, hak lebihnya Sayyidina Bakar lah paling lebihnya. Hak paling lebih yang kedua Sayyidina Umar. Paling lebih yang ketiga Sayyidina Uthman. Tu. Kemudian ada orang japuk lah, ada orang sebut dia tadi. Dia kata, lepas tu orang ni lagi, Abdurrahman bin Auf macam sebut. Maka ada seorang lelaki kata kepada ramai-ramai yang ada tu, ya Aba Abdurrahman, wahai Aba Abdurrahman. Aba Abdurrahman ni Ibnu Umar lah, sebab anak dia ada nama Abdurrahman. Wahai Aba Abdurrahman. Ali macam mana Ali? Tak sebut Ali. Dia marah, sakit hati dia tak sebut Sayyidina Ali. Fa'aliyun, Ali macam mana? Tu. Maka kononnya Abdullah bin Umar kata, Aliyun min ahlil bait la yuqasu bihim ahadun minan nas. Aliyun alaihi salam ma'an nabi fi darajatih. Innallaha azza wa jalla yaqul walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Baik, teruk ni kata. Kononnya Ibnu Umar kata, Ali ni dia ahlul bait. Tak boleh kita nak kiyah dengan orang lain. Makna nak banding dengan Abu Bakar tak boleh, tinggi telajak Sayyidina Ali. Sebab tu tak sebut tu. Ni kita sebut ni hak biasa-biasa. Sayyidina Abu Bakar tak biasa-biasa. Tak boleh kita tidak sebut Sayyidina Ali sebab dia ni berada taraf Nabi, taraf Rasul. Dan dia darjat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dia sebut gitu. Sesungguhnya Allah berfirman. Tengok. Ni contoh tahrif lafaz, tahrif maknawi dia. Ini contoh tahrif maknawi. Banyak. Walladzina amanu, dan orang-orang yang telah beriman. Dan kami ikutkan dan zuriat apa ni, dan kami ikutkan zuriat mereka dalam iman. Maknanya mereka orang-orang beriman dan keturunan dia juga beriman. Itu maksud dianya. Maka kami hubungkan mereka dengan zuriat mereka di atas akidah yang sama. Dia kata zuriat maksud dalam ayat ni Fatimah. Lemah sengerti tak? Fatimah dia kata. Padahal kalau kita tengok dalam tafsir, semua tafsir kalau rujuk, dia mudahlah sekarang ni kita tarik ayat ni, kita nak tengok tafsir hadil ayat, dia akan keluar semua tafsir tentang ayat ni. Baik. Tak ada sebut pun Fatimah. Bahkan Fatimah tu termasuk secara umum. Mana-mana zuriat orang-orang beriman, para sahabat dulu hak beriman, bahkan Nabi sendiri pun hak beriman. Sebab ada keluarga Nabi tidak beriman, pokok saudara dia tak beriman. Hak mana beriman, dia akan berada bersama Nabi lah dalam syurga. Maknanya yang memisah kena ingat ni akidah ni akidah kita ni ahli sunnah lah. Kita ni dengan siapa saja kita akan bersama kalau sama akidah di hari akhirat. Dan kita akan berpisah walaupun sedekat mana hubungan zuriat kalau tidak sama iman. Itu akidah. Baik. Begitulah. Banyak lagi sini ni. Ni anak tanda banyak ni. Baik, anda nak habis ni. Lepas tu perbahasa ketiga tu kita bincang semula. Baik, yang terakhir lah anda sebut di sini. Yang terakhir Syekh Saduk sebut lagi. Syekh Saduk sebut lagi ni. Wahwa kadhub tadilah. Syekh Mufid tu. Dia kata lawan-lawan kita, musuh-musuh kita ni mereka jahil sebenarnya kata. Mereka jahil. Sebab tu mereka lawan kita. Kalau mereka tahulah, mereka boleh membezakan ajaran kita. Kalau mereka buat kajian tentang kita ni, para imam ni, keluarga Rasulullah ni, mereka berfikir, mereka tadabbur, mereka buat sifat degil, ta'assub tu, mereka buat asabiyah dalam kepala mereka. Mereka tidak ikut nenek moyang mereka dulu hak lawan keluarga Rasulullah ni. La alimu, pasti mereka sedar bahawa setiap apa yang harus pada Nabi, maka hak tu jadi wajib kepada imam.
Harus pada Nabi ke dia. Maknanya jawatan email lebih besar lagi daripada Nabi. Dia nak ayat tu. Tapi pokok lawan kita buat ahli sunnah dia tak erti bagi-bagi gini. Perkara gini. Oh, dia pula heran. Apa tak boleh nak faham benda perkara gini. Dia heran pula pada kita. Apa yang kita tak boleh terima? Kita heran pada dia. Dia heran pada kita. Memang gitu. Ni. Banyak lagi lah yang kalau nak sebut. Cuma daripada setakat tu saya sebut tu pun, sebenarnya kita sebut boleh nampak ni yang terakhir ni. Dia sebut ni patut lagi ni. Oh, tengok nak ayat besarnya kedudukan imam ni, khusus Sayyidina Ali. Ni dia sebut ni, ni tak pernah dengar ni. Sebab ni pun anda pun baru ambil kitab dia. Ibnu Syahr Ashub dalam kitab Manaqib Ali Abi Talib. Tu. Kitab dia kelebihan keluarga Abi Talib. Ditulis oleh seorang yang terkenal ini. Cuma anda tak pernah baca kitab dia. Tapi anda baru ambil lah kitab dia. Nama dia Syahr Ashub. Sebab tu anda buat biodata dia, sebab anda pun sebelum tak tengok biodata. Anda nak sebut sikit biodata dia. Kalau nak buah anak boleh buah ni. Panggil kita cukup, kita kerak kepala-kepala tu. Buah nama Syiah ni. Ni buat ni. Ibnu Syahr Ashub. Ni antara tu. Manaqib Ali. Baik, apa dia tulis? Anda tak sebut biodata dia sebab dia matinya pada tahun 588 Hijrah ni. Dia ni sangat terkenal dia. Seorang alim dalam agama Syiah. Dia sebut lalu. Alim dalam agama Syiah dia. Dia ni orang Iran. Dia ni termasuk dalam faqih Syiah dan ahli hadis Syiah di kurun kelima, di akhir kurun kelima dan awal kurun yang ke-6 Hijri. Ni seorang tokoh besar lah. Ni muhaddis ni Syiah. Gapo dia sebut? Dalam kitab dia Manaqib keluarga Abi Talib, dalam tajuk kelebihan Ali, dia buat gini. Tajuk kelebihan Sayyidina Ali ada pecahan tajuk, dia panggil fasal, pecahan tajuk. Faslun fi musawatihi ma'an Nabi. Tajuk kecil, yakni fasal, berkenaan dengan persamaan taraf Sayyidina Ali dengan Nabi. Baik, dia pun sebutlah. Dia kata, ni. An-Nabi SAW lahul kitab. Dia kata Nabi ni ada kitab, yakni Quran. Wala aliyun as-saif wal qalam. Sayyidina Ali pula ada pedang dan pen. Sayyidina Ali ni hebat, berjual. Sayyidina Ali ni antara yang cerdik. Memang cerdik Sayyidina Ali ni. Dia boleh menulis, dia ada pen. Qalam. Saif wal qalam. Nabi ni ada dua mukjizat besar, iaitu kalam Allah dan pedang Sayyidina Ali. Pedang Sayyidina Ali. Tengok tu tengok. Dalam kitab dia pedang Sayyidina Ali tu itulah hot caberwa tu. Dia kata pedang Sayyidina Ali, Zulfiqar. Sebenarnya hot tu pedang Abu Jahal tu. Dalam kitab sebut tu lebih sahih. Baik. Nabi ada insyiqaqul qamar. Ni takut tak faham tuan baca tu, takut je. Nabi ni pernah terbelah bulan. Sayyidina Ali terbelah Nahrawan. Gedia Nahrawan. Ana pun tak tahu. Tengok dalam kitab. Ana rujuk dalam kitab sini ni. Ana kata berapa nama lah pula insyiqaqul Nahrawan. Ana pun rujuk, sempat cari dalam kitab saja apa. Ni. Nahrawan ni dia selepas Sayyidina Ali perang dengan Muawiyah, kumpulan dia, berlakulah majlis tahkim. Majlis tahkim ni, dalam majlis tahkim tu kononnya ni. Maknanya wakil Muawiyah ni telah menipu nama Ammar bin Al-As itu. Kayak dia akak Quran letak di ujung tombak kan, dia kata itu. Patah adalah berlaku si kita maklum di sekolah menengah pun kita baca ada cerita tu cerita betul tu. Maka dengan sebab helah yang dilakukan oleh Ammar bin Al-As, Musa Asy'ari dah kalahlah dia. Jadi maknanya berlaku dalam itu dengan tipu muslim Ammar bin Al-As, maka Sayyidina Ali jadi letak jawatan. Muawiyah pula jadi gitu. Majlis tahkim tu berlaku penipuan. Baik, maka Sayyidina Ali biarlah dia kata dia nak kita beri kepada dia. Tak apa. Sayyidina Ali kata ya asalkan berlaku pedang. Dia selepas tu kan berlaku amul jamaah, tahun perpaduan. Tahun perpaduan. Jangan sedih lah nak sebut itu. Tahun perpaduan. Jadi tiba-tiba ada satu kelompok ni, popok qurra dia panggil. Popok qurra. Orang ngapa-ngapa Quran. Ni popok khawarij. Dia ngapa Quran saja pok dia. Kan Nabi sebut kasatakunu fi akhir zaman qaumun yaqra'una al-Quran wa yunajizu hanajirahum yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan. Kan Nabi sebut tentang khawarij tu akan datang, akan wujud satu kelompok umat aku juga, mereka baca Quran hebat, tapi Quran mereka baca tak melepasi harkum, tak masuk sampai ke hati, setakat niat. Mereka bunuh orang Islam, biarkan penyembah-penyembah berhala. Ni pokok khawarij lah. Jadi bila pokok khawarij ni dia kata Sayyidina Ali bila dia melepaskan jawatan kepada Muawiyah dalam majlis tahkim tu, dia telah melakukan dosa besar. Kalau dia tak, memang dia kafir lah kalau dia tak bertabat. Masa pada waktu. Jadi dia pergi jumpa Sayyidina Ali, ramallah bapak dia. Dia minta Sayyidina Ali tarik balik.
Kita peras mula. Hak tu pun 5,000 lebih dah mati. Dia ingat Sayyidina Ali, ana baca Sayyidina Ali ni memang patutlah jadi sahabat Nabi yang keempat pun. Sehingga dia sedih tu. Dia akan hukum tentera dia yang melakukan kekasaran kepada syuhada-syuhada ni di sebalik tentera Muawiyah. Sesiapa kata tentera Muawiyah tidak syahid, tentera Muawiyah pun syahid, tentera kita pun syahid. Mana Sayyidina Ali tahu ada pihak ketiga yang menyebabkan berlaku peperangan Siffin. Sedih Sayyidina Ali sebab dia tak mahu dah berperang. Jadi marahlah puak Khawarij ni. Menjadi puak Khawarij nak ajak nak peras mula sebab dia kata kita di pihak yang benar. Kenapa kita serah? Jadi bila Sayyidina Ali tak mau terima cadangan dia kata Sayyidina Ali ni kafir. Dah kesal daripada waktu dia nak memerangi Sayyidina Ali, berlakulah peperangan Nahrawan ni pada tahun 38 Hijrah. Peperangan Siffin berlaku pada tahun 37 Hijrah. Berlakulah peperangan Nahrawan. Jadi Nahrawan ni, apa jadi pecah Nahrawan tu? Nahrawan ni nama tempat. Jadi pecah tu kan apa? Tadilah puak Sayyidina Ali jadi pecah dua. Pecah dua tu puak Qurra, puak baca Quran hebat ni, hak Nabi sebut ni, puak Khawarij. Dia mengkafirkan Sayyidina Ali pula puak Khawarij tu. Jadi Sayyidina Ali telah belajar insyiqaq Nahrawan, pecah. Jadi seolah keluar puak-puak jenis ekstrim tu. Kalau Nabi boleh belah bulat, kita belah puak-puak Nahrawan ni. Dia letak gitu, jauh dia pergi. Dalam kitab dia tu ana sebut tu. Baik. Tak apalah. Hebat Sayyidina Ali ni. Aujaballah ala jami'il anbiya al-iqrar. Allah mewajibkan semua para nabi supaya memperakui Sayyidina Ali. Allah wajib semua nabi daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ni dia kena iqrar tentang imamah Sayyidina Ali. Siapa begitu sekali. Dia pun mari ayat Quran. Tuan kata parut Syiah ni. Mana dalil dia? Wa idza akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Allah telah mengambil janji dengan para nabi. Janji tu gapo dia konten dia tu? Mesti terima imamah Sayyidina Ali. Kalau Nabi tak terima, Nabi pun tak masuk surga. Tu dalam kitab dia ada sebut. Tu nak ayatnya. Baik. Begitulah seterusnya. Lepas tu dia sebut lagi banyaklah sini ni. Dia kata Allah menjadikan imam Allah menjadikan Sayyidina Ali ni imam al-anbiya. Jadi di kalangan para nabi ni dia ada ketua dia. Ketua dia Sayyidina Ali lah. Sayyidina Ali jadi ketua para nabi. Bila pelantikan ni? Pada malam Nabi Mi'raj. Dan Allah telah menjadikan Sayyidina Ali, Allah telah menjadikan Sayyidina Ali imam juga kepada para wasi pada malam Firash dan malam Ghadir Khum dan banyaklah. Dan kalau Nabi naik burak, Sayyidina Ali naik tengkuk Nabi. Ada cerita ni. Biasa dengar tak? Ali naik atas tengkuk Nabi nak buat berala dalam Kaabah tu. Ni padahal Ali tu cucu dia, bukan Ali ni. Baik, anda nak tanya biar ni terakhir kita berhenti setakat ni lah. Anda nak tanya pada tahun ke-10, pada tahun ke-8 Nabi Fatih Mekah, Sayyidina Ali umur berapa? Masa tu dia jadi menantu Rasulullah dah. Mana sahabat kau naik atas tekuk Nabi. Sayyidina Ali ni besar. Sayyidina Ali ni dia ni tidak tinggi, cuma dia tubuh dia Kelantan panggil gabing besar ni. Sebab tu kalau dia perah pun dia payah jatuh lah sebab kedudukan fizikal dia tu. Memang dia berat Sayyidina Ali. Sahabat naik atas tekuk Nabi. Nabi ni umur berapa? 61 tahun masa ni. Sepatut Nabi naik atas tekuk dia. Lepas tu cerita ni ada sebut dalam kitab kita. Memang ada. Insan yang bernama Ali naik atas tekuk. Ni Ali bin Abil As Ar-Rabi', cucu Rasulullah. Sebab ayah dia tu mati syahid. Nabi perak cucu dia. Tu Ali tu bukan Ali bin Abi Talib tu besar tu. Belok belakang Nabi naik tu. Tapi Syiah dia bawa. Ana dulu ingat aku Ali ni juga bila kita ngaji. Umur berapa Sayyidina Ali masa tu? Besar. Rupanya ada sungguh. Tapi Ali cucu dia. Tu dia perak. Sebab tu bila selepas daripada tu dalam peperangan Yarmouk selepas hari tu kan. Ni Maulana Iqbal sebut dalam syair dia lah. Dia kata cucu Rasulullah ni lah Ali ni. Bila dia nak pergi perang tu, dia muka dia berseri-seri. Orang tanya kenapa mu nak pergi perang? Dia kata aku bau datuk aku. Dia bau tubuh Rasulullah. Muka Rasulullah duduk peluk dia, muka dia kecil. Dia besar kali Rasulullah. Dan dia kata mintaklah dia mati syahid. Mati syahid sungguh dia dalam peperangan tu. Ali tu cucu Rasulullah naik tekuk Nabi ni. Bukan natu dia tu. Tapi Syiah ni jahat dia pusing cerita. Baik, habislah di situ. Untuk sesi akan datang tak sempat dah. Kita akan bincang pula perbincangan yang ketiga, aujahut tashabuh baina aqidatayil yahud war rafidah fil wasiyah. Perbincangan yang ketiga akan datang.
Sudut-sudut keserupaan dua akidah ni. Akidah wasiat ni, sudut mana serupa antara Syiah dengan Yahudi? Tu dia bincang khusus lepas ni. Ni kita bincang semula. Sekurang-kurangnya daripada dua perbincangan, anda nak boleh nampak bahawa akidah wasiat ni pun ada dalam Yahudi, akidah wasiat ni juga adalah Syiah Rafidah, dan persamaan itu, sudut-sudut persamaan itu, tu kita bincang dalam sesi akan datang. Kalau di sini dia buat 6 sudut persamaan yang besar. Tu kita bincang semula lah. Okay, ada apa-apa persoalan kita berhenti setakat itulah dulu. Pukul sebelah. Ada soalan boleh sila? Boleh sila. Usul kafi di sisi Syiah yang dikatakan dia tawakal dia yang paling sahih selepas Quran. Ada takrir daripada dia punya kibar dia. Dia gini sebenarnya, Ana sebut tadi, dia sebenarnya ada syarah dia. Dia tidak perlu takrir dia sebab telah ditakrir ke Imam Mahdi dia tu. Memang dalam kitab-kitab disebut, ni dia panggil kelebihan takris ulama dia lah. Takris ulama dia terhadap kitab usul kafi ni memang hatu letak mula-mula lah bahawa kitab ni telah ditasih oleh Imam Mahdi dia, hak berada di Sardak dalam gua tu. Macam ada penafian kan? Mana? Penafian daripada Dia hak nafi tu Syiah sekarang ada nafi. tak berklaim pun kata usul kafi ni kitab yang paling sahih selepas Quran. Dia gini, kalau ulama mutaqaddim dia memang tak pertikar. Cumanya ada berlaku anda tengok dalam kemudian lah Syiah kemudian ni, dia sebab dengan kitab usul kafi tu kita boleh hentam Syiah dengan seteruk-teruknya. Jadi menyebabkan pokok dia cuba nak menafikan kitab tu. Percubaan itu tujuannya supaya kita tidak boleh lagi guna usul kafi untuk hentam dia. Masalahnya penulis-penulis dia selepas tu memang rujukan utama tu. Jadi kalau kita nak membatalkan usul kafi, tak ada kitab Syiah yang sahih. Itu kesan dia. Jadi bila kita sebut gitu, dia tak boleh tolak. Sebab apa dia tak boleh tolak tu? Sebab ulama dia telah memberikan takris penghargaan yang begitu tinggi. Sama tarah. Sebenarnya lebih tinggi pada Bukhari sebab kitab tu telah ditasih oleh Imam Mahdi. Sebab tu ulama kita kata, kalau kitab tu tidak sahih, siapa yang kata tidak sahih? Ulama Qur'ani yang kata tidak sahih. Baik. Kalau kita terima pandangan ulama tu, maknanya dia bercanggah dengan Imam Mahdi. Sedangkan Imam Mahdi tidak tersalah. Imam Mahdi ni maksum. Kacau tu. Sakit kepala sebab itulah dia tak boleh nak nafi. Sebab tu bagi ana Allah SWT nak tunjuk pada kita ajaran salah ni begitulah. Dia cuba banyak berani dia dicuba nak menafikan kesahihan usul kafi tu. Sebab tu pokok Syiah ulama Syiah sendiri pun bantah. Balas sama ulama dia. Kamu sedar ke kamu nak bantah kitab usul kafi ni? Supaya ada kita nak bantah Imam Abu Hanifah lah. Tugong tu orang panggil tu. Awak tak kenal ke Imam Abu Hanifah ni siapa? Dia ingat Allah kadang-kadang Allah nak menjatuhkan seorang ni dok. Tengok dia boleh pergi kutuk Imam Abu Hanifah. Terkejut habis orang. Kalau sakit jatuh mati tu. Awak ni siapa awak ni? Siapa sebut gila pada Imam Abu Hanifah? Nak tengok kecil-kecil nampak dia tu dok. Ana baca dalam website dia. Imam Abu Hanifah ni ulama terima semua lah. Jadi kita kena sedar lah. Sebab orang nak kritik Bukhari lah. Kritik nak tahu. Jadi macam mana? Jadi usul kafi pun gitulah. Bila dia kritik usul kafi, dia kena tolak semua kitab dia. Dia begini lah. Dia bab kitab ni begini. Baik, kalau kita terima kitab baru Syiah pun banyak kitab baru. Kalau nak rujuk dalam ni ana bagi website. Dia Syabakatul Fikri. Tu website dia. Kitab-kitab baru. Syabakatul dulu ana sebut dah kan. Syabakatul Fikri ada situ. Rujukan utama lah ni kitab-kitab dulu hak cetakkan tidak menarik, dia susun balik, dia masuk dalam Syabakatul Fikri itu sangat menarik dan ada syarah banyaklah. Baik. Kalau kita perhatikan kitab-kitab Syiah lah, banyaklah anak kumpul tengok memang rujuk lagi usul kafi. Baik, kalau kata dia tak rujuk, lepas tu dia rujuk kitab lain. Kitab hak dia rujuk tu ambil usul kafi. Dia tak boleh hari. Kalau siapa dia tolak usul kafi seperti dia tolak Syiah. Itu kedudukan dia. Dah hak paling beratnya, bagaimana awak nak kata Imam Mahdi awak tu telah memberi takrir pengakuan kitab ni paling baik. Awak nak nafi tu? Nafi. Lepas tu kalau dia nafi, kalau dia akan jadi gila, dia akan nafi akhir sekali tak ada kitab sahih. Siapa tak tu? Supaya setengah-setengah tu lah nak nafi kitab Ibanah ni bukan Abu Hasan Syari. Lepas tu mana saya? Tak kira pengikut dia tak boleh nak jaga kitab dia punya imam dia. Tinggal tinggal makalat.
Tu dia akan jadi begitulah kesan dia. Okey, begitulah. Ada soalan lain ke? Lewat ni kita ni sebab dia untuk sebulan ni. Tak apalah, kita berhenti setakat tu. InsyaAllah untuk bulan seterusnya ni kita akan bincang perbincangan yang ketiga berkait sudut-sudut persamaan Syiah dengan Rafidah dari sudut wasiat ni. Kita berhenti setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.